برزق يا رزاق وكلنا مسهلا وبالخير يا فتاح فافتح لنا وبالهدى بالعلم كلنا يا عليم وفضل. اللهم علمنا من جهلنا وذكرنا من نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin hadirat, para muhibbin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti majlis ilmu pada pagi ini, diharapkan antum semua di dalam rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala diberi kesihatan, keafiatan yang baik untuk meneruskan ibadah. Sama-sama kita menghadirkan niat yang ikhlas. Mudah-mudahan dengan keberkahan niat yang ikhlas itu Allah membukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, yang diberi ilmu yang bermanfaat, diberi taufik untuk beramal dengan ilmu, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini seperti mana biasa, insya-Allah sambungan kitab Risalah Al-Misbahul Munir, muka surat 25. Muka surat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus nak masuk? Lanjut. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata musannif, huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal. Apa itu hukum akal? Sebelum ini kita telah dinyatakan oleh musannif tentang hukum syarak. Tentang hukum syarak. Hukum syarak dah sudah belum? Belum lagi. Dah ada. Hukum syarak dah. Kita dah dinyatakan oleh musannif hukum syarak, tentang hukum syarak. Jadi ulangan secara ringkasnya. Hukum syarak ni bermaksud peraturan-peraturan undang-undang yang datang daripada Allah ke atas kita. Yang mana hukum syarak ni terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertamanya wajib, iaitu perkara yang diperintah oleh Allah ke atas setiap mukallaf sebagai perintah suruhan yang putus, yang muktamad. Wajib pada syarak bermaksud perkara yang disuruh oleh Allah, yang diperintah oleh Allah untuk melaksanakannya sebagai suruhan yang muktamad. Tidak ada seorang pun mukallaf yang dibenarkan mengecualikan diri mereka daripada melaksanakan ataupun mengetahui, mempelajari sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wajib syarak. Barang siapa yang melaksanakan perkara yang diwajibkan oleh Allah taala itu dengan makna dilaksanakan dengan cukup syarat dan rukunnya, dan menjauhi perkara yang membatalkannya, maka mereka diberi ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka dihukumkan oleh Allah dengan dosa, dengan azab, ada janjian azab. Jadi perkara wajib ini adalah suatu perkara yang tak boleh dipilih-pilih. Perkara yang wajib adalah perkara yang tidak boleh dipilih. Ramai di kalangan kita yang tidak memahami, yang salah faham dengan erti wajib ini, sehingga kita memilih-milih perkara yang diwajibkan oleh Allah. Ini yang berlaku dalam masyarakat kita kerana tidak faham dengan maksud syarak, wajib syarak. Contohnya, ada di kalangan kita yang mendirikan solat 5 waktu tetapi tidak menunaikan puasa Ramadan. Ada yang menunaikan solat 5 waktu tapi bila keluar rumah tidak menutup aurat, sedangkan menutup aurat itu wajib. Ada yang mencari nafkah yang halal, menunaikan tanggungjawab terhadap anak isteri, tetapi mereka meninggalkan solat, meninggalkan puasa, meninggalkan menuntut ilmu.
Ini di antara sebab tidak faham dengan maksud wajib pada syarak tadi. Seandainya mereka benar-benar mengerti dan memahami maksud wajib syarak itu, kita tidak akan memilih-milih untuk melaksanakan perkara yang wajib. Ada yang solat, puasa Ramadan tapi tidak taat kepada suami. Tidak taat kepada suami, sedangkan solat, puasa, tutup aurat. Sedangkan taat pada suami selagi arahan perintah suami itu tidak melanggar syariat, hukumnya wajib. Okey. Kemudian yang kedua daripada 5 hukum syarak yang dipanggil sunat. Sunat ini merupakan perintah Allah Ta'ala ke atas kita mukallaf juga. Cuma tetapi perintah melaksanakan amalan yang sunat ini adalah merupakan perintah yang tidak muktamad, tidak putus. Ia merupakan galakan daripada Allah supaya kita dapat mengisi masa-masa kita dengan amal soleh. Contohnya solat duha, contohnya wirid lepas solat, contohnya membaca Yasin malam Jumaat, bertahlil, berzikir, berwirid, puasa Rejab. Itu semua amalan sunat. Galakkan daripada Allah. Kalau kita tak nak buat, tak ada masalah, tidak menjadi dosa dan tidak dijanjikan azab siksaan. Cuma rugi masa, rugi waktu. Orang lain isi masanya dengan amalan-amalan sunat, kita membiarkan masa kita berlalu kosong tanpa diisikan dengan amal. Itu amalan sunat. Baik, yang ketiganya haram. Jadi haram ini perintah daripada Allah ke atas kita mukallaf juga, tapi bukan perintah untuk dilakukan. Allah memerintahkan kepada kita supaya meninggalkan. Meninggalkan sebagai perintah ataupun larangan yang muktamad. Itu haram. Larangan yang muktamad daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas siapa pun yang mukallaf, hatta dia seorang raja sekalipun. Apabila sesuatu perkara itu diharamkan oleh Allah, maka sekalipun dia raja, dia tak boleh buat benda tu. Dia tak boleh buat benda tu. Sekiranya perkara itu diharamkan oleh Allah, walaupun dia sebagai seorang raja, dia tetap tidak boleh melakukannya. Apatah lagi yang bukan raja. Jadi larangan haram ini adalah larangan yang putus, larangan yang mu'tamad. Surat menyurat tidak dilayan. Surat menyurat tidak dilayan. Dan kefahaman tentang benda haram ni pun ramai di antara kita yang tidak memahami. Yang tidak memahaminya. Haram ni adalah perkara yang muktamad, yang tidak boleh dipilih-pilih untuk ditinggalkan. Contoh, keadaan ataupun kelakuan kita yang tidak memahami hukum haram ini, kita hanya meninggalkan benda-benda haram yang tertentu sahaja. Sedangkan benda haram yang lain, kita membuatnya, kita melakukan. Contoh, kita meninggalkan minum arak, kita meninggalkan berjudi, kita meninggalkan mendedahkan aurat, kita meninggalkan perbuatan tidak menuntut ilmu. Tidak menuntut ilmu fardu ain itu hukumnya haram, lalu kita tinggalkan, maknanya kita menuntut ilmu. Tetapi contohnya kita masih lagi tidak meninggalkan perbuatan haram. Mengumpat, mengumpat itu haram, tapi kita buat lagi. Berdengki itu haram, tapi kita buat lagi. Bersangka-sangka jahat, bersangka-sangka yang bukan-bukan, hukumnya haram, kita buat lagi. Berdendam, hukumnya haram, kita buat lagi. Kenapa jadi macam tu? Kita tidak memahami apa itu haram. Boleh faham Haram ni kena tinggalkan semua, bukan pilih-pilih untuk tinggalkan. Macam mana kita menolak tawaran orang supaya contohnya kita diajak makan daging anjing dan babi, seperti mana kita menolak makan anjing dan babi, minum arak, berjudi,
Begitulah kita kena menolak perbuatan mengumpat, berdengki, berdendam, bersangka jahat, tidak ikhlas dalam ibadat dan sebagainya. Boleh faham dah? Jadi kita kena ingat, kita banyak lagi buat benda haram. Kita masih lagi banyak buat benda haram. Kadang-kadang benda haram yang jenis zahir, kadang-kadang benda haram yang jenis hati. Perkara yang wajib bila ditinggalkan dia jadi haram. Perkara yang wajib, perkara yang Allah wajibkan, kalau ditinggalkan maka dia berubah jadi haram. Menuntut ilmu fardu ain, hukumnya wajib. Tiba-tiba kita meninggalkan menuntut ilmu fardu ain, maka jadilah haram hukumnya, berdosa. Okey, tu haram. Tak boleh pilih-pilih. Walaupun dia raja, dia tak boleh pilih benda haram. Dan makruh dan makruh ni tegahan daripada Allah ke atas kita mukallaf, tapi tegahan yang tidak muktamad. Cuma galakkan daripada Allah meninggalkan. Barang siapa yang membuat benda makruh, sesungguhnya dia telah membuat benda yang tidak disukai oleh Allah, tapi tidak berdosa dan tidak diancam dengan azab. Yang kuat imannya, yang tebal imannya, dia akan meninggalkan benda makruh. Yang lemah, yang dhaif imannya, dia masih lagi nak membuat benda-benda makruh. Okey. Dan yang kelimanya daripada 5 hukum syarak, iaitu harus. Harus dengan makna perkara yang dibiarkan oleh Allah, sama ada nak melaksanakan ataupun tidak, dan tidak ada ganjaran pahala ataupun dosa. Contohnya makan. Kalau semata-mata makan tanpa apa-apa niat, maka makan itu hukumnya harus. Tapi kalau kita makan dengan niat untuk menjaga kesihatan supaya dapat beribadat, maka dia jadi sunat, dapat pahala. Kalau kita makan dengan niat untuk menjaga kesihatan supaya kita boleh berseronok membuat dosa dan maksiat, maka makan itu tadi hukumnya haram. Boleh faham? Tidur hukumnya harus. Maka jangan tidur dalam kelas. Habis. Kemudian itu sedutan itu sedutan episod yang lalu lah. Itu episod yang lalu. Okey, hari ni punya tajuk muka surat 25. Ada yang duk tanya muka surat lain ni, kitab saya lain ni. Awak sabarlah kita nak tengok drama pun ada sedutan filem tak? Supaya penonton ni tadi dapat menghayati cerita hari ni. Sebab dia tahu cerita minggu lepas hero kena halau daripada rumah. Minggu lepas hero kena halau daripada rumah, dia buat sedutan. Sebelum mula cerita hari ni, dia flashback episod sebelum. Kena halau, hero kena halau daripada rumah. Bini dia buang dia punya pakaian. Pergi kau berambus, kata dia. Lepas tu bersambung. Jadi kita tunggu-tunggu apa pasal ni. Kenapa hero kena halau? Macam tu punya gangster something kena halau. Apa masalahnya? Jadi kita nak tunggu, nak tengok cerita tu. Betul? Sama macam ni pun. Buat sabar. Allah. Baik. Hari ni dia tajuk jangan tidur pula. Huraian yang keempat. Pagi tadi kuliah subuh saya minta maaf tak larat. Bateri habis. Bateri habis. Robot pun pengsan kan. Tadi dia tengok video robot tukang angkat makanan tu pun tumbang dekat robot. Robot pun tumbang. Kita bukan robot. Ada masa nak tapi nak kata lagu mana. La haula wala quwwata illa billah. Dah siap dah, dah siap persiapan dah awal malam tadi, dah siap dah. Dengan jubahnya dengan apa dah siap dah nak pergi kelas subuh. Tumbang. Ni pun tadi mujur ni mujur Allah bagi taufik ni. Kalau tidak makan keri je agak luar tau. Alhamdulillah. Huraian yang keempat pada menyatakan hukum akal.
Dengar baik-baik. Jadi hukum syarak dah sudah, hukum adat pun dah sudah, betul? Apa hukum adat? Hukum adat ni perkara yang dah biasa berlaku dan biasa terjadi. Hukum adat ada berapa bahagian? Tak ulang kaji Siapa ada ulang kaji sebelum hari ni punya kelas? Dia jatuh tangan. Oh, semua Alhamdulillah. Saya tanya siapa ulang kaji jatuh tangan, semua jatuh tangan, tak ada angkat. Maknanya ada ulang kaji lah tu. Alhamdulillah. Ada tengok kitab tak kat rumah? Ada, Alhamdulillah. Tengok dia jauh. Tengok dia jauh kitab. Tengok daripada jauh kitab atas meja pun tak apalah, Alhamdulillah. Tengok juga Pada tak tengok langsung. Jadi hukum adat ada tiga wajib pada adat, mustahil pada adat, harus pada adat. Nanti free buka balik tengok. Maka wajib pada adat contohnya bila makan banyak mesti kenyang, bila kena api mesti terbakar, bila kena air mestilah basah. Itu wajib pada adat. Perkara yang kebiasaan mesti berlaku macam tu. Tanam pokok durian mesti keluar buah durian. Tanam pokok pisang mesti wajib keluar buah pisang. Okey, yang kedua mustahil pada adat. Mustahil pada adat ni adalah perkara yang menyalahi hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tak berlaku. Biasa takkan berlaku benda macam tu. Pakcik kita tanam pokok pisang, keluar buah anggur. Tanam pisang, keluar anggur. Mustahil pada adat namanya. Faham? Apa nama dia? Mustahil pada adat. Jadi mustahil pada adat ni perkara yang menyalahi hukum kebiasaan. Sebab yang wajib berlaku pada adatnya tanam pokok pisang mestilah keluar buah pisang. Tiba-tiba Allah Ta'ala nak bagi keistimewaan pada pakcik kita. Tanam pokok pisang keluar buah anggur. Pada akal kata harus. Akal kata harus. Akal kita boleh terima benda tu. Sebab akal kita yakin dan beriman kepada kekuasaan Allah. Boleh dia Allah Ta'ala nak keluarkan buah anggur daripada pokok pisang. Tak ada masalah. Allah Maha Kuasa. Cuma pada hukum adatnya mustahil. Faham Dan yang ketiganya harus pada adat. Itu hukum adat pun kena tengok juga. Okey, hari ini hukum akal. Hukum akal ni saya nak bagi tahu ini sangat penting. Hukum akal ni sangat penting. Siapa nak belajar tentang ilmu tauhid ni sebelum kita masuk kepada perbahasan tentang sifat-sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah, hukum akal ni kena faham betul-betul. 100% mesti kena faham. Jadi kalau patut catat, patut tulis. Patut rakam. Jangan risau. Tak ada copyright. Jangan risau. Nak rakam-rakamlah untuk rujukan. Free boleh dengar balik. Free boleh dengar balik sambil kita memandu kenderaan, pasang earphone, dengar balik sambil bawa kereta. Nampak tak? Orang ingat kita dengar lagu Bollywood. Dah. Bukan dengar lagu Bollywood. Dengar kuliah. Faham? Dapat pahala. Daripada dengar lagu Bollywood, dapat pahala. Bermula makna hukum akal itu ialah keputusan yang memutus seseorang. Jadi hukum akal ni adalah suatu keputusan yang dibuat oleh seseorang dengan akal fikiran. Digunakan akal dia untuk menjatuhkan hukum. Menggunakan akal kewarasan untuk menjatuhkan sesuatu hukum. Faham tak sakat tu? Hanya senyap je. Baru mula dah tidur habis dah ni. Acau ni. Belum tidur menghayati lah ni tadi. Menghayati, Alhamdulillah. Tempat lain tak ada hayati macam ni. Sini bagus betul, orang kampung balik batu. Menghayati sampai terlena ingatkan menghayati, rupanya mimpi.
Jangan tidur bugi. Dah buang masa datang dah ni, korban masa ni. Sungguh-sungguh lawan. Cakap dengan setan tu, kau jangan kacau aku nak mengaji. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, selamat kau jauhkan aku daripada gangguan setan ni, aku nak belajar ni. Dia memang tak suka kita belajar. Sebab dia memang suka kita tak faham ilmu. Bila tak faham ilmu, mudah dia nak tipu kita. Mujahadah, lawan. Baik, jadi hukum akal ni adalah suatu keputusan yang dibuat oleh akal kita. Sebab tu orang yang tak waras, orang yang gila, orang yang tak waras tak masuk dalam hukum syarak. Allah bebaskan mereka. Orang tak berakal, orang tak waras ni, dia tak ada undang-undang atas diri. Untungnya dia orang tak berakal ni apa? Dia tak ada hukum atas diri dia. Nak buat benda haram, nak buat benda makruh, nak buat benda wajib, ikut dia lah. Tak ada dosa, tak ada pahala bagi diri dia. Tapi dia syurga. Orang gila ni. Syurga. Hari ni kita ketawakan dia makan sampah, kutip sampah, telanjang bogey. Besok dia masuk syurga. Kita ni belum tahu lagi ni. Sebab tu jangan ketawakan orang gila tu. Dia dah garanti syurga dah. Kita yang waras berakal ni besok banyak hisab yang nak kena lalui. Tanya sini, tanya situ, tanya sini, tanya situ. Berat kita. Orang gila dia beres, besok dia ketawakan kita. Orang gila besok ketawakan dia. Padan muka kau. Dulu kau ketawakan aku makan sampah ini kau tahukan azab Tuhan. Allah bagi kau akal tapi kau salah guna. Berat kita. Baik, jadi gunakan akal fikiran untuk memutuskan sesuatu hukum. Itu satu. Kemudian yang membetuli bagi perkara-perkara yang difikirkan itu, dengan maksud apa yang kita putuskan dengan akal fikiran kita itu mestilah sama betul tepat dengan hakikat perkara. Makna apa yang kita buat keputusan dengan akal kita itu mudah nak faham, tidak melanggar, tidak menyalahi Al-Quran dan tidak menyalahi hadis. Itu mudah nak faham lah. Apa yang kita putuskan dengan akal tadi mesti sama dengan apa yang ada dalam Quran, mesti sama dengan apa yang ada dalam hadis. Ataupun apa yang diputuskan dengan akal kita, yang dibuat keputusan dengan akal kita tadi, mestilah bertepatan seperti apa yang dibawa, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Boleh faham tak setakat situ? Maka seandainya apa yang diputuskan oleh akal kita tadi menyalahi Quran, menyalahi hadis, menyalahi apa yang Nabi bawa, maka hukum akal itu tidak boleh diterima pakai. Hukum akal itu tak boleh terima. Sebab apa tak boleh terima? Kerana menyalahi dengan apa yang dibawa, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, seseorang itu menggunakan akal fikirannya menghukum bahawasanya Nabi Isa itu adalah Tuhan. Mereka menggunakan akal mereka menghukum, menjatuhkan hukum bahawasanya Isa itu adalah Tuhan. Itu keputusan yang dibuat oleh akal mereka. Baik, satu menempati dah. Satu sudut dah menempati dah, maknanya sesuatu perkara yang diputuskan oleh akal, betul? Jadi mereka memutuskan dengan akal mereka bahawasanya Isa itu adalah Tuhan. Baik, kemudian yang kedua, adakah benda yang diputuskan oleh akal mereka tadi bahawasanya Isa itu Tuhan menempati sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran, dalam hadis ataupun yang dibawa oleh Nabi SAW? Kemudian bila kaji-kaji, tilik-tilik, selidik-selidik dengan dalil, bukti-bukti, rupa-rupanya apa yang diputuskan oleh akal mereka itu menyalahi dengan hakikat perkara. Dalam Quran mengatakan Isa itu adalah Rasul, utusan Allah, bukannya tu bukan Tuhan. Maka tak boleh pakai dakwaan ataupun hukum yang mengatakan Isa itu Tuhan, tak boleh pakai kerana menyalahi dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Membetuli bagi perkara-perkara yang difikirkan itu
Dan hukum akal itu 3 perkara. Ingat, ada 3 saja hukum akal ni, tak banyak. Tapi 3 ni kalau tak faham, kita tak boleh faham tentang akidah. Jaga baik-baik. Tak faham 3 hukum akal ni, kita takkan boleh membezakan mana akidah yang betul dan mana akidah yang sesat. Jadi hukum akal ni dia punya formula yang sangat penting dalam kita nak belajar ilmu tauhid ni. Jadi dengar baik-baik, fahamkan betul-betul, supaya jangan terkeliru. Baik, kemudian, dan pengenalan yang pertamanya dipanggil 3 perkara, iaitu yang pertama, wajib pada akal. Wajib tu terjemah Melayunya mesti. Wajib pada akal dengan mana? Mesti. Pada akal kita menghukumkan mesti ada. Kalau patut catat apa yang saya cakap. Catat. Wajib pada akal ni bermaksud suatu perkara yang akal kita menghukumkan mesti ada. Itu wajib akli. Mesti ada. Yang kedua, mustahil pada akal. Mustahil pada akal ni bermaksud sesuatu perkara yang akal kita memutuskan perkara itu mesti tiada. Mesti tiada. Kalau wajib akli, mesti ada. Kalau mustahil pada akal, mesti tiada. Dia tak boleh berubah dah. Kalau kata mesti ada tadi, ada semata-mata. Ada semata-mata, dia tak boleh berubah menjadi tiada. Faham tu? Itu wajib akli nama dia. Wajib apa? Wajib apa? Malas nak jawab. Malu dengan orang kat konsert tu. Konsert tu orang tu tanya, penyanyi tu tanya, apa khabar semua? Oi! Terangkat stadium. Inilah, kita bukan artis. Lepas tu kita tanya, orang tak nak jawab. Lu artis dia ni, apa khabar? Oi! Tok Guru tanya, Assalamualaikum. Salam. Ingat je. Jadi wajib pada akal bermaksud perkara yang akal menghukumkan mesti ada sahaja. Ingat tu. Wajib akli, wajib pada akal, iaitu perkara yang mesti ada sahaja. Mesti ada semata-mata. Tak boleh berubah dah sampai bila-bila. Ada selama-lamanya ada. Takkan berubah. Tak boleh berubah. Itu wajib akli nama dia. Boleh faham tidak? Baru macam dekat stadium sikit. Sikit lah. Kat stadium ramai. Ini sikit. Allahumma ja'alna minal qalil. Wahai Allah, jadikan kami ini di dalam golongan yang sedikit. Sedikit yang waras, sedikit yang berakal, sedikit yang bersyukur. Nampak tak? Allah Ta'ala kata dalam Quran, sedikit hamba-Nya yang bersyukur, banyaknya jadi kita minta Allah masukkan kita dalam golongan yang sedikit. Tak semestinya golongan tu ramai, dia berada di tempat yang benar. Benda baik ni sikit je tuan-tuan. Benda baik sikit, payah nak cari. Penduduk neraka dengan syurga mana ramai? Neraka lagi ramai. Penduduk syurga tu sedih. Sebab tu kita doa, ya Allah, jadikan kami dalam golongan yang sedikit. Mana golongan sedikit di sisi Allah tu? Yang baik-baik. Yang baik-baik, yang soleh-soleh, yang soleh-solehah, yang takwa, hati bersih. Semua sikit je. Yang cintakan akhirat sikit, nak bandingkan yang cinta dunia. Begitu. Itu wajib pada akal. Mustahil pada akal, lawan dia. Kalau wajib pada akal tadi, benda yang mesti ada, semata-mata ada, sentiasa ada, kekal ada, tak boleh berubah dah sampai bila-bila. Ada sepanjang-panjang, taknya berkesudahan ada. Itu wajib akli. Lawan dia mustahil akli. Benda yang mesti tiada, tak boleh ada, tak boleh wujud,
tiada sepanjang-panjang waktu, tiada, tak boleh ada, tak boleh berubah menjadi ada. Atau mustahil akli. Nanti kan sampai bab dia. Ini saya nak sebut secara umum menjadi dulu, secara ringkas saja. Kan kita baca dalam kitab tu. Yang ketiga, jangan tidur. Yang ketiga, harus pada akal. Saya kata jangan tidur pada yang ni dalam kelas online ni. Dia orang ni bukan percaya ni, dia orang ni. Kadang handphone aja menyala, matanya tutup. Handphonenya menyala, matanya tutup. Jadi yang ketiga, harus pada akal. Harus pada akal ni apa? Harus pada akal ni bermaksud sesuatu perkara yang akal kita menjatuhkan hukum ataupun akal kita mengatakan, akal kita menghukumkan benda tu ada pun boleh, tak ada pun boleh. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Itu harus akli namanya. Harus akli. Ada pun akal boleh terima, tiada pun akal boleh terima. Itu namanya harus pada akal. Jadi yang boleh berubah-ubah, yang boleh di-adjust, perkara yang harus akli. Boleh faham? Ustaz ni tahu-tahu je kami hampir lena. Tak tahulah. Ingat kita tak tahu Jangan main-main. Saya boleh tahu siapa yang tidur. Sebab pada adatnya memang tidur ngaji ni. Bukan sebab kasyaf dah. Memang tahu kalau kita ngaji pun kita tidur lah. Siapa ada masalah tak boleh tidur, ajak dia duduk dalam majlis ilmu. Saya tanya kawan kita. Korang siapa dan ramai-ramai korang ni ada masalah tak boleh tidur? Aku ada ubat. Mujarab. Ajak dia duduk dalam majlis ilmu. Tengah hari ke, kuliah zuhur ke, tidur. Kuliah asar ke, tidur. Kuliah maghrib, tidur. Kuliah isyak, tidur. Kuliah subuh, lagi tidur. Yang nama kuliah ni memang tidur lah. Tak apa. Itulah menunjukkan benda tu mahal. Benda mahal, benda baik sisi Allah ni memang nafsu tak suka. Memang nafsu menyampah, menyirap, tak suka, benci. Tu benda baik. Jadi kita kalau kita nak tahu benda tu baik tidak, tengok nafsu kita. Nafsu melompat-lompat ke nak buat, ataupun nafsu macam lemau, banyak alasan. Tu kalau benda yang kita nak buat tu nafsu banyak alasan, tanda-tanda benda tu tak baik dah tu. Baca Quran, nafsu melompat tak? Melompat nak lari. Kalau baca Quran, nafsu melompat nak lari, bukan melompat nak baca. Lemah je, ada je alasan. Nantilah, penatlah, ginilah, gitulah. Kalau nak baca Quran. Tapi kalau nak main handphone, melompat tak? Melompat nafsu. Kau main seronok, tak ada alasan. Itu menunjukkan tak ada faedah. Ataupun kurang faedah. Jangan main-main. Jadi semua ada dia punya pecaman, dia ulama dah ajar kita. Nak tahu benda tu baik tidak, ukur dengan nafsu. Kalau nafsu rasa seronok aja tu, camlah tu biasanya benda sia-sia ataupun benda tu haram. Kalau macam nafsu lemah, lesu je nak buat tu, tu benda baik aja. Nak datang mengaji dengan tak datang mengaji, mana seronok? Tak datang mengaji, seronok. Ni tadi paksa lah ni, betul? Alhamdulillah dengan taufik daripada Allah. Okey. Dan pengenalan atau takrif wajib pada akal. Okey, sekarang ni dia nak terang secara khusus dalam kitab. Tadi saya dah sebutkan dah. Secara umum ni dalam kitab pula. Dan pengenalan ni definisilah alamat dia. Kita nak tahu sesuatu tu, kita nak kena kenal. Kalau tak kenal nanti salah alamat dia, tersilap pula dah. Jadi definisi itu sangat penting. Pengenalan tu sangat penting. Alamat tu sangat penting. Kalau salah alamat nanti kadang pasal kita pergi tempat lain. Ni takrif. Takrif apa yang dimaksudkan dengan wajib pada akal. Dan pengenalan atau takrif wajib pada akal itu, iaitu barang yang difikir dengan akal
tentu sungguh ia. Maknanya sesuatu perkara yang akal kita memikirkan dan menghukumkan perkara itu tentu sungguh, mesti ada sungguh. Benda tu mesti ada sungguh. Akal kita fikir benda ni mesti ada sungguh. Benda ni mesti sungguh. Itu maksud dia. Kerana barang itu sungguh dirinya. Maksudnya perkara itu pada hakikatnya memang ada sungguh-sungguh, walaupun akal kita tidak berfikir, walaupun akal kita tak berfikir, hakikatnya perkara itu memang ada sungguh-sungguh. Tengok contohnya. Ni contoh perkara yang wajib akli. Contohnya mana? Ada Allah Ta'ala ataupun ada Tuhan, adanya pencipta alam ini, adanya alam ini, atau adanya pencipta alam, adanya Tuhan yang menjadikan alam, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perkara yang wajib pada akal. Yakni akal kita menghukumkan mesti ada yang menciptakan. Sekalipun contohnya kita manusia ni atas dunia ni, seorang pun tak peduli tentang Tuhan ni. Contohnya lah, seorang pun tak peduli tentang adanya Allah ni. Sibuk dengan makan, minum, pagi, petang, siang, malam, cari getah. Tak peduli tentang Tuhan tu ada ke tak ada. Tak peduli. Sungguh pun begitu. Tetap Tuhan itu mesti ada. Tiba-tiba manusia duk renung, fikir-fikir. Ini ada langit, bumi, bulan, bintang ni. Mesti ada yang jadikan ni. Akal aku tak boleh terima adanya benda ni dengan sendiri, mesti ada yang buat. Tu maksudnya dia fikir dengan akal dia, timbang-timbang, kaji-kaji, selidik, dia pun dapat membuat satu keputusan, mesti ada yang menciptakan segala-galanya ini. Itulah yang dipanggil Tuhan tu. Siapa dia tu? Allah. Macam meja ni ada tak tukang buat dia? Siapa boleh terima kalau saya kata meja ni tak ada orang buat? Dia jadi tumbuh dengan sendiri. Siapa boleh terima? Siapa akal boleh terima? Ada tak? Kalau akal boleh terima, makna sengit dah tu. Surau ni tak ada yang buat. Boleh terima tak? Surau ni ada dengan sendiri. Siapa boleh percaya? Nampak tak? Sebab akal yang waras kata mana boleh ada surau tak ada orang yang buat. Mesti ada yang buat. Cuma kenal ataupun tak kenal dia yang buat tu. Yang pasti kita dah i'tikad, makna kita dah ada pegangan, kita dah ada kepercayaan bahawasanya surau ini mesti ada yang mendirikan. Itu yang pertama sekali. Kalau orang kata surau tu, Khawarizmi tu tak ada orang buat, surau tu dia ada dengan sendiri. Dulu tanah lapang je tiba, bling, jadi ada macam tu. Kalau bunian makna ada juga orang buat bunian. Ini masalahnya dia kata tak ada yang buat. Mana boleh, mesti ada yang buat. Cuma siapa yang buat tu tak kenal lagi. Pegangan tentang yang buat tu ada dah, mesti ada yang buat. Macam alam ni lah, mesti ada yang buat langit bumi. Cuma siapa dia tu? Nampak tak tu? Jadi Rasul SAW lah yang nak memperkenalkan kepada kita, sesungguhnya yang menjadikan 7 petala langit dan bumi ini Tuhan yang namanya Allah. Sifatnya bagian, tidak bersifat dengan bagian. Nabi lah yang memperkenalkan, Nabi lah yang mengajarkan kepada umat siapa dia Tuhan ataupun Tuan yang memiliki 7 petala langit dan bumi. Kerana akal kita tak boleh terima kalau meja tadi, akal tak boleh terima adanya meja tanpa ada yang buat. Begitulah juga akal yang sihat tak boleh terima adanya 7 petala langit dan bumi tanpa ada yang menjadikan. Boleh faham saya kat situ? Jadi hukum adanya pencipta alam ini, hukumnya mesti ada.
Mesti ada. Tiba-tiba Rasul dalam Quran, Rasul bagi tahu, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi zat Allah Taala. Siapa dia Allah tu? Rabbil alamin. Empunya, pemilik, pentadbir, pencipta sekalian alam. Oh, baru kita tahu yang dimaksudkan pencipta alam tadi namanya Tuhan yang bernama Allah. Tu maksudnya. Habis itu wajib akli. Contohnya ada Allah. Jadi kalau orang tanya ada Allah tu apa hukumnya? Wajib ke? Mustahil ke? Harus? Wajib. Pandai. Tempat lain tanya tak boleh jawab. Sini baru muka surat 25 tanya boleh jawab. Macam dah khatam 3-4 kali. Oh, hebat orang balik batu ni, jangan main-main. Tempat lain tanya, apa hukum ada Allah? Tak boleh jawab. Sini tanya je boleh jawab. Masya-Allah, tabarakallah. Bertuah saya Allah temukan orang bijak-bijak, orang rajin, orang soleh-solehah. Pilihan Allah ni. Doakan saya dah. Saya ni jadi khadam. Ya, saya jadi khadim, tukang bacakan kitab untuk orang mulia-mulia ni. Apa tak mulianya? Raja yang pilih. Segala raja yang pilih tuan-tuan hadir ni. Bukan tuan-tuan datang dengan sendiri dah. Dengan kehendak Allah, segala raja yang kata Rabbul Alamin tadi. Tuhan yang menjadikan sekalian alam ni lah yang menghendaki tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Makna tuan-tuan ni VIP di sisi Allah, tetamu khusus yang Allah jemput duduk dalam majlis majlis ilmu. Nabi kata siapa yang duduk dalam majlis ilmu, duduk dalam majlis zikir, Nabi kata mereka itu adalah tetamu Allah. Ingat main-main tetamu Allah ni. Ingat orang kaleng-kaleng ke? Bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Orang istimewa. Kalau setakat manusia yang pilih, tak ada apa jadi. Kalau setakat yang milih itu manusia, yang terkencing terberak, tak ada kebilangan pun. Siapa pilih kau ni? Tu si Polan. Dia terkencing terberak tak? Terkencing terberak. Tak hebat lah. Tapi yang memilih ni yang maha suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang maha hebat, yang maha kaya, yang memilih tuan-tuan ni jadi penuntut ilmu. Jadi tuan-tuan bukan sebarang orang. Tiba-tiba saya pun bertuah Allah pilih. Boleh khidmat dengan tuan-tuan. Jadi jangan lupakan saya. Jangan lupakan saya ni. Nanti berhati-hati kat padang mahsyar besok, mana dia budak yang bacakan kitab main. Maka kena rasa bertuah tuan-tuan. Orang duduk dalam majlis maksiat tu berasa seronok. Orang duduk dalam konsert maksiat tu berasa seronok, berasa bertuah. Sedangkan mereka duduk di tempat maksiat. Kita yang duduk dalam majlis ilmu ni kena lebih lagi rasa bertuah, lebih lagi kena rasa bersyukur. Ya Allah kau pilih aku, ya Allah terima kasih ya Allah kau pilih. Mustahil aku boleh hadir dalam majlis ilmu Taman Syurga ni kalau kau tak pilih. Mustahil. Jadi kena syukur banyak-banyak. Aku ni bukan orang baik, duduk balik batu. Ingat udang je. Ingat udang je duduk di sebalik batu. Kita manusia duduk balik batu. Tapi Allah bila kehendak, tak kira balik batu, bawah batu, Allah pilih. Nampak tak? Kita bukan orang baik-baik. Kita banyak dosa, banyak silap, banyak leka lupa lalai. Yang Allah suruh kita tak buat, yang Allah suruh larang kita buat. Mana kita bukan orang baik, banyak dosa maksiat. Tapi tengok pemurahnya Allah, pengasihnya Allah, penyayangnya Allah, lemah lembutnya Allah, pilih kita duduk dalam majlis dia. Sebab tu kita kena rasa ya Allah bertuahnya lah aku. Ada orang mulut ni lagi baik daripada aku yang sumpah seganah hari-hari ni, tapi mereka tak dipilih oleh Allah. Aku yang mulut jahat ni kau pilih ya Allah. Nak kata apa? Yarzuqu man yasha. Dia maha kuasa memberi rezeki kepada siapa yang dia nak. Dan mana tu? Jadi bila kita dalam keadaan kita ni sebenarnya tak layak, tapi Allah pilih,
Sebab tu kita kena rasa sangat-sangat bertuah, ya Allah. Kena rasa, ya Allah, terima kasih ya Allah, lain kali tolonglah pilih aku lagi. Sebab orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat ni yang tak tahu berbilion jumlahnya tu, memintakan doa, mintakan ampun. Ya Allah, ampunkan fulan yang duduk dalam majlis ilmu, ampunkan dosanya ya Allah, ampunkan dosa. Malaikat minta tolong, minta doa, tolong, minta Allah ampunkan dosa orang yang menuntut ilmu. Jangan main-main. Tak kira online tak online, sama je duduk dalam majlis ilmu. Tapi yang paling penting, niat kena jaga. Niat kena jaga, belajar kerana Allah. Kalau niat salah, tak dapat. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita memutus dengan akal akan sungguh kerana ada Allah Ta'ala, ataupun ada Tuhan, ataupun ada pencipta itu, memang sungguh-sungguh. Kita tak fikir pun memang sungguh-sungguh adanya Allah. Kalau kita tak wujud pun memang sungguh-sungguh ada Allah. Dan umpamanya, banyak lagi lah perkara yang wajib tu. Bukan ada Allah saja, banyak lagi perkara yang wajib bagi Allah. Ada Allah, kuasa Allah, mengetahui Allah, satu Tuhan, banyak lagi benda wajib tu semua. Ni yang kita nak belajar ni, lagi akan datang ni, nak belajar benda yang wajib-wajib bagi Allah lah ni. Ada Allah, wajib dah. Mengetahui Allah, wajib ke tidak? Allah tu mengetahui, wajib ke, harus ke, mustahil? Wajib, mesti Allah Ta'ala mengetahui. Mustahil Allah Ta'ala tu bersifat jahil. Tidak serupa Allah dengan segala sesuatu, wajib. Mesti Tuhan tak serupa dengan segala sesuatu. Dan banyak lagi lah, lagi akan datang insya-Allah. InsyaAllah. Ngaji perlahan, sabar-sabar mengaji. Allah tahu kita sedang belajar, insya-Allah. Yang penting niat jangan putus. Aku nak belajar sampai mati. Sakit pening pun aku nak datang, kalau kau bagi taufik. Niat macam tu, aku nak mengaji sampai mati. Faham tak faham, itu serahlah kepada Engkau ya Allah. Kau yang bagi ilmu, aku ni usaha saja. Niat macam tu, aku nak belajar ya Allah. Maka apabila kita fikir dengan akal, tentulah kita memutuskan dengan akal, tentu sungguh kerana ada Allah Ta'ala itu sungguh. Dan umpamanya daripada segala perkara yang wajib pada akal, banyak lagi lah. Bukan tu satu je, tu contoh je. Orang bijak cukup dengan satu dua contoh sudah. Yang lain tu dia faham dah. Boleh Boleh faham? InsyaAllah. Bila dah faham, boleh alih boleh alih. Nak alih tak? Nak alih tak? Alih. Nak alih. Kalau ngaji Quran dulu ingat kau tak boleh alih kata dia. Baca tak lancar lagi. Tak lancar ni kau tak baca kat rumah. Kena sebat sekali. Kau jalan pergi balik, tak boleh alih kata dia. Kawan yang alih orang seronok, kita tak alih. Ni alih kat ni. Sebab tanya-tanya dapat tadi. Boleh alih lah. Tak patut kalau tak alih ni. Ni tanya-tanya dapat, tanya-tanya jawab, betul lah pula. Jangan main-main orang balik batu ni. Dan pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal. Apa pula? Jangan lupa ni, jangan dah pindah sini yang tadi lesap pula. Kang dapat ujung pangkal lesap kang. Wajib pada akal. Minggu satu lagi nanti saya tanya balik. Jaga. Jaga. Balik ni buat wirid. Balik ni kan tiap langkah tu buat wirid. Wajib pada akal benda mesti ada. Wajib pada akal benda mesti ada. Contohnya ada Allah. Orang tanya, "Oh Minah, kau nak pergi mana tu?" Wajib pada akal mesti ada. Buat wirid. Nak lancar kan? Apa pasal si Minah ni tak? Apa dia belajar kat surah baru tu? Dah tak betul juga dah cakap seseorang. Biar kan. Dia nak kata kita cakap seseorang, dia tak tahu kita tengah menghafal ilmu ni. Wajib pada akal benda mesti ada. Sampai kat rumah lelaki kita tanya, "Kau pergi mana tadi?" Wajib pada akal mesti ada. Wajib pada akal mesti. Apa benda yang mesti ada ni? Wajib pada akal benda mesti ada. Dan pengenalan atau ta'rif mustahil pada akal itu. Ni mustahil tak? Mustahil akli ni lawan dia, lawan. Kalau wajib pada akal tadi, benda yang mesti ada saja, mesti ada semata-mata, tak boleh berubah dah sampai bila-bila. Mustahil akli ni lawan dia. Mesti tiada. Mesti tidak ada.
tak boleh ada, tak boleh wujud benda yang tidak sungguh. Benda yang tidak sungguh sampai bila-bila pun. Itu mustahil akli nama dia. Itu barang yang difikirkan dengan akal tentu tidak, kerana barang yang kita fikir itu tidak, yakni tidak sungguh. Benda yang kita fikir itu memang benda yang tak ada. Yang kita fikir itu memang benda tu tak ada sungguh, tak wujud sungguh, tak boleh wujud, tak boleh ada. Contohnya mana? Seperti tiada Allah Ta'ala. Tak ada Tuhan. Mana boleh tak ada Tuhan tu? Mustahil. Bangunan ni tak ada yang buat, mustahil. Akal tak boleh terima. Mana boleh tak ada tukang yang buat bangunan ni. Mesti ada tukang. Alam ni, nak dikatakan alam ni tak ada yang buat, mustahil. Akal tak boleh terima kenyataan tu. Tak masuk akal. Ni baru tempat betul tak masuk akal ni. Mustahil akli ni, kalau dalam bahasa kita tak masuk akal. Baru betul penggunaan perkataan tak masuk akal di sini baru betul. Tidak ada Tuhan, kita kata tak masuk akal. Baru betul. Tapi kalau pokok pisang keluarkan buah anggur, kita kata tak masuk akal, tu salah. Kita dah hurai itu dalam bab hukum adat. Betul? Ada ulang kaji? Adalah tu tak nak jawab takut riak dah. Kan jawab riak pula. Diam. Sana tikam batu. Tikam batu perak. Sini balik batu. Jangan main-main. Kalau tikam batu tak kena lah, sebab orang duduk balik batu. Nak tikam tak kena, duduk balik batu. Kalau duduk atas batu, kena tikam lah. Ni duduk balik batu. Tak kena tikam lah. Kak Perak dia kata tu, ada kawan kita. Dia kata Kak Perak, tikam batu. Tak apa dah tikam batu, jangan tikam orang. Ni duduk balik batu. InsyaAllah selamat lah, tak kena tikam. Kemudian katanya musannif lagi, maka contohnya tiada Allah Ta'ala. Dakwaan mengatakan tak ada Tuhan ni tak masuk akal, mustahil. Mana boleh? Akal tak boleh terima tiada Allah. Akal tak boleh terima sekali-kali tiada Tuhan. Akal tak boleh terima sekali tiada pencipta. Akal tak boleh terima sekali-kali. Contohnya kalau nak dikatakan bangunan ni tak ada yang mendirikan, akal yang waras takkan boleh terima, mustahil. Maka apabila kita fikir dengan akal kita, tentulah kita menghukum atau kita memutuskan dengan tidak, kerana tidak ada Tuhan itu tidak sungguh maksudnya. Kerana tidak ada Tuhan itu tidak, yakni tidak sungguh. Dan umpamanya daripada segala perkara yang mustahil pada akal. Mana lagi? Banyak lagi perkara mustahil ni. Lemah Allah, apa hukum dia? Lemah Allah apa hukum? Mustahil akli. Jawab lagi sekali. Tiada Tuhan apa hukum dia? Mustahil akli. Buta Tuhan apa hukum dia? Tuhan tu serupa dengan makhluk apa hukum dia? Tuhan tu ada kaki, tangan, muka apa hukum dia? Tuhan tu ada tempat apa hukum dia? Pandai dah lah, tak payah ngaji lagi lah. Dah pandai dah tu. Itulah dia mustahil akli. Benda yang akal tak boleh terima sekali-kali. Habis. Masya Allah. Okey, dan pengenalan atau ta'rif harus pada akal. Okey, nak habis dah kelas kita. Tak boleh lama-lama. Nanti cepat alim. Nanti kalau cepat alim dah tak nak datang surau. Yang datang ni semua tak alim. Yang tak datang tu alim. Mujur kampung kita ni ramai yang alim daripada yang tak alim. Yang tak datang ramai ke yang datang ramai? Yang tak datang menunjukkan ramai orang Alhamdulillah. Dan pengenalan atau ta'rif harus pada akal itu ialah barang yang difikirkan dengan akal, terima sungguhnya dan tidaknya,
Maksudnya bila sebut harus pada akal, harus pada akal, harus pada akal, menunjukkan perkara tu akal boleh terima. Kalau benda tu ada, akal boleh terima. Tak ada pun akal boleh terima. Benda tu kalau berlaku, akal boleh terima. Kalau benda tu tak berlaku pun akal boleh terima. Itu namanya apa? Harus akli. Harus pada akli, harus pada akal. Dan kerana barang itu terima sungguhnya dan terima tidaknya pada diri perkara itu seperti makhluk ini. Apa maksud makhluk? Apa erti makhluk? Cik jawapan jap, saya nak minum. Makhluk apa? Jemput minum semua, makcik-makcik, abang-abang semua. Bismillah. Makhluk ni sesuatu yang dijadikan oleh Allah. Apa yang Allah ciptakan namanya makhluk. Semut, makhluk. Pasir, makhluk. Kuman, makhluk. Debu, makhluk. Perasaan kita, makhluk. Perasaan ni dalam hati kita ni, rasa seronok, rasa sedih, makhluk Allah tu. Kita makan, rasa pedas, rasa masin, rasa manis, rasa sedap, makhluk tu. Tubuh badan kita makhluk. Roh kita makhluk. Pandangan kita makhluk, pendengaran kita makhluk, pemikiran kita makhluk. Itu maksud makhluk, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Oleh Allah. Nyawa kita makhluk, hidup kita makhluk, mati kita makhluk. Makhluk. Jangan kita ingat bila sebut makhluk, manusia. Makhluk, manusia. Sial lembu. Lembu pun makhluk Allah. Sial lembu. Dan kau je makhluk, aku bukan, katanya lembu. Makhluk lah, ingat tu, makhluk ni apa saja yang Allah ciptakan makhluk lah. Malaikat makhluk udara, makhluk angin, makhluk cahaya, makhluk tanah, makhluk perbuatan kita makhluk, tubuh badan kita makhluk, usaha kita makhluk, ilmu kita makhluk, iman kita makhluk, semua makhluk. Itu maksud makhluk. Kita ada iman ni, iman kita makhluk Allah jadikan. Kalau tak jadikan iman pada kita, kafir lah kita. Taufik, pertolongan Allah. Ni bila Allah tak tolong, tu yang kita tak boleh nak buat ibadat tu. Kalau Allah tak tolong, makna benda yang boleh ada, boleh tiada. Itu namanya perkara yang harus. Contohnya mana? Benda harus ni makhluk makhluk lah. Makhluk ni. Hidup kita, makhluk. Mati kita, makhluk. Besok kita hidup lagi, akal boleh terima tak? Besok kita hidup lagi, akal boleh terima tak? Boleh. Kalau besok kita hidup lagi, akal boleh terima. Kalau besok kita mati, akal boleh terima tak? Boleh. Nak mati ke besok? Tak nak? Kenapa? Duit belum banyak? Banyak dosa lagi. Ingat duit belum banyak. Ada orang takut mati sebab duit belum banyak. Dia belum sampai target. Dia kata besok, ya Allah, umur duit dah sampai 2 juta. Bolehlah mati. Ni baru ada RM50, ya Allah. Baru ada RM50 je. Janganlah cabut nyawa aku lagi. Duit baru RM50. Target nak tinggalkan tu anak bini 2 juta. Kalau kita niat nak panjang umur kerana nak menghimpun harta kekayaan, maka niat tu maksiat. Kalau kita niat nak panjang umur sebab nak baiki amal, nak menuntut ilmu, nak beramal dengan ilmu, maka itu niat yang soleh, niat yang baik. Jadi kalau nak niat panjang umur boleh. Nak panjang umur boleh, tapi niatnya biar betul. Jangan kita nak panjang umur ni sebab banyak lagi tempat kita belum pergi berjalan. Kalau kaki berjalan, dia kalau kaki berjalan, ya Allah panjangkanlah umur. Sebab apa? Sebelah-sebelah tu belum pergi berjalan lagi. Ni duit banyak tak habis makan ni. Jadi banyak tempat belum sempat nak pergi berjalan lagi. Ya Allah, janganlah kau cabut nyawa aku. Biarlah aku round dulu satu dunia. Apa tu kena cabut-cabutlah. Kalau niatnya panjang umur sebab nak benda-benda macam tu, nak berseronok, nak berhibur, maksiat. Kalau nak panjang umur sebab nak baiki amal, itu namanya taat, namanya ibadah. Betulkan niat kita. Kemudian katanya musannif lagi, makhluk. Faham makhluk? Faham. Makhluk ni dia boleh berubah roh. Suami kita makhluk tak? Sebab tu tak payah pelik dengan perangai suami kita.
Sebab dia makhluk. Kejap dia begini, kejap dia begitu, kejap dia begini, kejap dia begitu. Makhluk. Bini. Oh, makhluk juga. Oh, patut dia orang memang macam tu. Patut dia orang memang macam tu. Sebab mereka muncung aja. Dah makhluk. Kadang senyum. Makhluk. Makhluk ni dia boleh berubah kok. Jadi tak pelik lah kalau bini kita macam tu. Sebab dia makhluk. Laki kita macam tu. Tak pelik apa. Dah makhluk. Kenapa yang kita tak boleh terima laki kita macam tu? Dah dia makhluk. Dah memang padan patut pun sifat dia begitu berubah-ubah. Kita pun bini, kenapa kita tak boleh terima perangai bini kita macam tu? Dah memang dia makhluk berubah-ubah perangai dia. Kejap okey, kejap tak okey. Kejap okey, lepas tu tak okey. Lepas tak okey lagi. Lepas tak okey lagi. Kadang-kadang aja okey. Dia okey seminit saja. Banyaknya tak okey. Jangan marah. Tak ada kena-mengena dengan orang yang hidup. Tak payah berasa lah. Kemudian katanya Musa ni lagi Allah ngantuk je itu buat lawak sikit, hilang lah ngantuk. Bila macam menyirap tu, hilang lah ngantuk. Kemudian katanya Musa ni lagi maka apabila kita fikir dengan akal ke atas makhluk, ingat tu, makhluk ni sesuatu yang Allah ciptakan. Maka Palestin menang besok, engkau boleh terima dah? Besok tak menang lagi, engkau boleh terima dah? Dah makhluk. Allah lebih mengetahui. Allah mentadbir dengan ilmu pengetahuannya. Dia yang terlebih mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hamba dia. Faham? Memanglah kita nafsu kita kata baik, bagus, menang. Memanglah. Memang kita disuruh mendoa yang baik, tapi kita kena ingat doa-doa kita itu masih lagi terbatas dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Allah memberi apa yang Dia kehendak, bukan memberi apa yang kita kehendak, kerana Dia terlebih mengetahui tentang sesuatu. Kita tak tahu, ilmu kita sedikit, kita tak tahu akan datang apa jadi. Sebab tu kena sangka baik dengan Allah banyak-banyak. Maka dapat kita memutuskan dan menghukumkan dengan terima ada dan tiadanya. Mana akal boleh terima, ada pun boleh, tak ada pun boleh. Atau terima sungguhnya dan terima pula tidaknya. Itulah yang dinamakan harus pada akal. Ingat tu, harus pada akal. Benda boleh berlaku, benda boleh tak berlaku. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Ada pun layak, tak ada pun layak. Kalau wajib tadi, akal kata mesti ada, tu wajib akli. Mesti ada, mana boleh tak ada. Mesti sungguh. Benda tu mesti sungguh. Benda tu mesti jadi. Benda tu mesti berlaku. Benda tu mesti ada. Itu wajib akli. Lawan dia mustahil akli. Perkara yang akal kita menghukumkan mesti tiada. Benda tu mesti tidak sungguh, mesti tak ada, sedia kala lagi tiada, sampai bila-bila takkan ada, tak boleh ada selama-lamanya. Itu mustahil akli. Contohnya, ada Tuhan selain Allah. Adanya Tuhan selain Allah itu perkara mustahil akli. Akal tak boleh terima sampai bila-bila ada Tuhan yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Lemah Tuhan, mustahil. Jahilnya Tuhan tak tahu, mustahil. Tuhan buta, Tuhan pekak, Tuhan serupa makhluk, mustahil. Tuhan mati, Tuhan binasa, mustahil. Ada lemah pada Allah, ada kekurangan pada Allah, ada cacat cela pada Allah, mustahil. Akal tak boleh terima sama sekali. Ada pun harus pada akal. Benda yang ada pun boleh, tak ada pun boleh. Benda yang boleh berlaku, tak boleh berlaku. Dua-dua akal boleh terima. Ada makan tak lepas ni? Harus pada akal. Kalau tak ada makan, harus pada akal. Tapi pada adatnya
Pada adat mustahil dah, sebab dah adat sini wajib makan. Dah sebut pasal makan tu, pempaham aje lah. Maknanya dah habislah kelas kita hari ni. Jadilah sikit-sikit. Nanti kita sambung lagi. Okey, nak baca perenggan last tu. Nak baca perenggan last tu. Maka nyatalah, ni penutup dia. Maka nyatalah bahawa hukum akal yang tiga itu, apabila kita katakan wajib pada akal, maka terkenalah kepada barang yang tentu sungguh, dan mustahil pada akal itu terkena kepada barang yang tentu tidak sungguh. Dalam kitab tu dikata tentu tidak kan? Tambah sikit, tentu tidak sungguh, untuk kita nak mudah faham. Benda barang yang tentu tidak, katanya dalam kitab tu, tambah sikit nota kita. Bukan salah kitab tu betul dah, terbaik dah tu. Kepada barang yang tentu tidak sungguh. Bila sebut mustahil, benda tu benda yang tidak sungguh. Dan bila sebut harus pada akal, itu kena kepada barang yang terima kedua-dua, yakni terima sungguh dan terima tidaknya, yakni terima tidak sungguh. Tu harus. Boleh faham jadi boleh ulang-ulang kaji balik, tengok balik. Ngaji sungguh-sungguh. Jangan main-main. Jangan main-main. Biar Allah pandang kita ni walaupun duduk balik batu. Allah pandang sesungguhnya lah orang yang duduk balik-balik batu ni. Bersungguhnya lah belajar. Supaya dia nak faham. Sebab kalau kita tak faham, macam mana kita nak baiki ibadat? Kita nak baiki ibadat kena faham. Nak faham kena bersungguh. Jadi bersungguh kita bukan nak tunjuk ke orang. Kita bersungguh tu mudah-mudahan dengan penuh harapan Allah bagi kita kefahaman. Bila ada kefahaman, barulah boleh repair salah-salah ibadat kita. Kalau tak faham nanti tak boleh nak repair. Tapi ingat dalam hati, usaha ikhtiar kita sesungguh apa pun tidak boleh memberi kesan apa-apa pun. Yang memberi kesan seseorang itu faham tak faham, manfaat tidak, itu serahlah kepada Allah. Kerana yang dinamakan taufik, faham tadi semuanya masuk dalam perkara yang harus Allah jadikan. Tapi kita kena usaha bersungguh. Mudah-mudahan dengan berkat kesungguhan kita, keikhlasan kita duduk dalam majlis ilmu pada hari ini, mudah-mudahan dengan berkat adanya majlis ilmu pada pagi ini, Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita, anak isteri kita, ahli keluarga kita, ibu bapa kita sekaliannya lah, kawan-kawan kita yang baru, yang lama, tak terkecuali siapa pun, semuanya tak terkecuali seorang pun. Mudah-mudahan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat bimbingan daripada Allah zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Taala sentiasa menunjukkan kita kepada jalan-jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah Taala menunjukkan perkara yang baik itu baik, yang benar itu benar, dan bagi taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Taala menunjukkan kepada kita benda yang sesat itu sesat, yang salah itu salah, dan bagi kita kekuatan untuk menjauhkannya, meninggalkannya, sama ada zahir ataupun batin. Mudah-mudahan kita doa juga pada Allah Ta'ala dengan berkat majlis ilmu kita pada pagi ini, dengan berkatnya junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan ahli keturunan kita dibimbing oleh Allah zahir dan batin. Mudah-mudahan dilahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang berjaya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih di kalangan ahli keturunan kita menjadi wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi peluang terpilih mendapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkan kita nanti ke dalam syurga bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah selamat, nanti dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, dibangkitkan bersama orang-orang soleh. Mudah-mudahan ditimbang amalan kita lebih berat amal kebajikan daripada kejahatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tetapkan hati kita waktu melangkah di atas titian sirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala meneduhkan kita nanti di bawah bayang arsyillah di padang mahsyar yang begitu sangat dahsyat panasnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, beri umur yang berkah, diberi rezeki yang berkah, kesihatan keafiatan yang berkah, kawan-kawan yang berkah, ahli keluarga yang berkah, insya-Allah. Jumpa lagi lah. Salah silap saya minta ampun maaf banyak-banyak. La haula wala quwwata illa billah. Pada jemaah Masjid Kampung Gelam pagi tadi saya minta ampun banyak-banyak lah. Saya tak dapat datang, minta maaf. Tu malas sebenarnya.
Malas sebenarnya nak kata lagu mana. Minta maaf lah. Ini bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabat lana fi dinina ma al-qudri unsa wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna Allah Allah amin. InsyaAllah. Apa lagi? Gila makan. Kena sambung gelas lagi. Air je. Jadilah. Jadilah air pun. Alhamdulillah. Mau pakcik, jom. Allah. Terima kasih. Apa lagi? Jazakumullah khairah. Masih mana ya? Lepas ni mana? Balik mana? InsyaAllah. Minum dulu. Minum dulu. Tak boleh. Tak boleh. Dia untuk staff ni. Untuk staff je. Tapi kalau nak masuk kalau kena sekali lah, kena follow sekali apa boleh masuk. Kalau dah tak lepas. Jom. Siapa nak sarapan? Jom kita sembang-sembang. Sambil kita sarapan. Diorang ni kena sembang bang, diorang ni. Diorang ni kena sembang tak? Ya. Tak, nanti diorang merajuk. Jom berasa hati. Ya Allah. Sembang-sembang, eratkan ukhuwah. Makcik, jom. Kang lambat habis kuih kang. InsyaAllah. Sarap. Jom sarap. Mah. Masya Allah. Ni apa ni penuh-penuh meja ni? Apa penuh-penuh meja ni? Cik jauh cik. Situ tak ada kuih. Bang, sini bang. Mari. Marilah. Ni suasana jemaah Balik Batu tadi. Ni suasana jemaah Balik Batu. Terlalu ramai. Lihat Allah. Ini jemaah. Sekejap saya pusingkan kamera. Kalian jauh-jauh kan, kalian tak dapat datang sini kan, saya tunjukkan suasana sini. Siapa nak datang sini nanti surau Balik Batu, ni muslimat yang rajin, bukan main pandai lagi diorang ni. Masya Allah, tabarakallah, bijak semua. Ada yang dah balik, dia balik orang ajak makan tak nak balik. Baik, insya-Allah. Okey, ni makanan hari ni. Ni kuih, ni namanya kuih tutup aurat ni ni kuih tutup aurat ni. Ni kuih tutup aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kuih bantal peluk Saloma tak ada. Kampung Gelang ramai. Gelang ramai. Kuliah subuh dia macam kuliah maghrib. Kuliah subuh dia macam kuliah maghrib. Situ Kampung Gelang kadang kalau ada minggu kelima, Ahad minggu kelima situ. Kuliah subuh situ. Sebab dia kata Ustaz 2, 4, 5. Kalau ada minggu kelima. Tapi pagi tadi saya tak larat lah. Malam tadi pun suara dah.
Ha? Sebab tu kata emang ya Allah pernah. Kau lain tidur. Bila tengok ustaz ada kat kamu gelap tu, alamak cakap ustaz angkat alamak. Cakap dengan Abang Usop, bang, standby kebarangkalian harus tiada kelas. Harus. Nah, jomlah. Yang abangnya tak makan pun lah. Oh, saya jalan dulu. Berapa tu? Tambah apa bukan? Dah 15 tahun dalam tangan dah. Lebih kurang. Lebih kurang. 2008. Saya 2008 saya dekat Lubuk Tapah lagi. Saya dekat Lubuk Tapah lagi. 2010 Saya lebih kurang itu 2011, 2012 kot macam tu. Sebab saya masa dekat Kelantan tu Ustaz baru buat pondok. Yang lama situ Ustaz Raziman lah. Dia lah orang kuat pondok tu daripada apa kebun getah naik surau kayu sampai sekarang ni dia lah yang. Saya Lubuk Tapah 2009, 2008, 2007. Saya 2007 sampai 2000 berapa, saya 10 tahun di situ. 2007. Tak ingat. Lubuk Tapah saya umur 20 tapi. Saya umur 19 saya kat Pondok Muar. Lubuk Tapah 2007 saya tidak. Mana pula 2007? Bukan 2007. Saya 97 lebih kurang. 97 98 macam tu lah lebih kurang. Sampai 2007 2008 macam tu. Kenal tu Ismail Abaya tu. Kenal alhamdulillah. Masa tu mula barber lah kan. Dia pun mula barber lah kan. Tuan apa pengasas pondok. Saya tak sempat. Saya masuk pondok tu Tok Guru baru meninggal dalam sebulan ke 2 bulan macam tu. Jemput makan sahabat sampai nak live tu live lah. Dah habis dah kelas ni nak makan-makan je ni sembang-sembang dengan pakcik-pakcik ni. Kalau pondok tu masuk ujung dari rumah askar. Kan dia pakai tebal 9 tahun. Dia duduk di pondok ujung tadi maskar bukan di sekolah. Ada dah rumah sungai. Ada di situ sekolah lagi. Ada orang. Saya tak jumpa lama-lama. Saya tinggal dia tu. Mana ulas. Dia naik kereta api dia ulas. Dia guru dia atau guru dia Cik Rektor Semak. Cik Rektor Semak. Haji dia tadi 3 pondok lah. Dia duduk sebab tidak ada Haji Lang ajar ikan. Dia orang Pak Ali. Saya ngaji tu dia dah 40 tahun. Mak Nurai saya ngajar Mak Nurai. Kuliah Zuhur tak ada. Malam ni lepas malam ni kelas pukul 9 dengan 10 pukul 11 malam. Malam ni ada 2 kelas. Pukul 9 sampai pukul 10, lepas tu pukul 10.45 sampai pukul 1 lebih kurang insya-Allah. Malam ni. Itu jadual lagi Ahad. Kita pukul 11 dah lelap dah. Itu lagi dah. Dah nak pukul 1. Dia datang tu nilai dia. Pukul 12. Ustaz Gali perlu. Ustaz Gali kat pondok baru mula pukul 2 pagi baru mula. Itu lagi. Kat pondok sampai sampai pukul 4 pagi.
Dia tak boleh gerakan hari Tegar. Kalau tak perlu pesa dah. Pesa. Makan bang. Kau mau puasa? Puasa apa dah minum setengah gelas lah. Terlupa tak apa bang tak batal. Sekarang pening kan. Yang kedua. Oh ya. Kahwin anak dia. Depan tak? InsyaAllah alhamdulillah. Teban. Yang lepas kan boleh lagi kan. Yang kedua. ada rumah ni. Balik aja. Balik Bukit lagi lah. Kat sekolah. Pasal bawah. Jalan tu dekat sana apa? Rumah abang mana? Dekat Belah Kayu tu. Selepas depan Mega Plastin tu kan. Panan tu. Dekat Durian tu. Dekat Durian tinggi. Dekat Durian tu. Oh. InsyaAllah. Sekarang sewa Dewan 900. Apa tu? Dewan. Dewan mana? Dewan Jepun. 900 siap rumah sekali. Dekat Guru Cina tu Ha? 900 Ha? kan. Dulu 700. Sekarang 900 siap dengan rumah. Sekali dengan rumah. Sekali rumah. Homestay. Dia tak macam rumah. Jadi bilik lah. Tak rumah satu bilik lah untuk tak penat tidur. Rumah rehat. Rumah rehat. Satu hari je. Satu hari kedua hari tidur tu kan. 700. 900. 900. Hukum adat dengan hukum akal apa bezanya? Adat ni makna benda yang biasa berlaku, mudahnya. Benda yang biasa berlaku, benda yang biasa jadi. Tu namanya hukum kebiasaan. Adat tu makna hukum kebiasaan. Hukum akal ni maknanya sesuatu yang akal kita menghukumkan perkara itu mesti bertepatan dengan hakikat perkara itu, hukum akal. Hukum adat ni hukum kebiasaan, mudah kita cakap. Macam kena air mesti basah, makan banyak mesti kenyang. Itu hukum adat lah tu. Tanam pokok pisang, keluar buah pisang, itu hukum kebiasaan. Kena pisau mesti luka. Tak apa, nanti perlahan. Kan tauhid ni dia nak kena fikir tu yang macam lambat. Kita tak biasa. Kena banyak fikir. Benda ni dah lama. Bagi kita benda baru. Kita baru nak belajar betul. Ataupun ada sebelum ni mengaji dengan sambil lalu macam tu. Walaupun dia jadi benda ni memang biasa tapi macam iyalah. Benda baru. Betul Benda baru. Macam ni bagi belajar tu je. Dia tak ada apa. Macam sekadar mengisi aktiviti yang dia. Nanti dia mulakan akal. Tak kena latih fikir. Fikir kan tu. Fikir balik. Kadang-kadang tak ada capai. Makan masa lama. Iyalah, dia kena makan masa. Tapi bagi contoh tu dapat. Dia contoh. Dah kena berdebat hilang balik. Hilang balik. Sebab tu contoh tu penting ngaji tauhid ni, kena banyak contoh. Kau nak dekatkan faham apa benda. Kita maklum. Adat kehidupan. InsyaAllah perlahan semua ada harapan boleh faham pandai insyaAllah. Mana Haji? Sejak tu minyak ni. Ni saya mesti dah lah handsome. Dah lah handsome, lepas tu nak balik cepat ni. Nak jumpa rumah. Bakal. Ya, Masya Allah. Amin, Ya Rab. Damri dia belum kuat. Ambil. Dah 2 kali dapat tu. Kedai apa? Kedai mana, Mam? Ya. Waalaikumsalam. Ada turun mancing? Ni, jalan, ada. Lama tak turun. Sibuk kebun lah sekarang. Ada tanam cili. Kebun. Batas. Tak baik bengkel tu. Ada rumah tu lah. Boleh. Selamat rehat. Oi, monyet kau di situ lah. Belajar insyaAllah. Sabar banyak-banyak. Karen dah. Wai karen. Itu dia yang dapat atas dia. Kalau tak ada dia gedah ah. Ini perintah tak bangka. Tapi wai karen baiklah pada budak kan. Wai karen ni tentu tak lagi. Saya buat mangga tu. Memang top habis.
lama dekat kacau ni pula dia sambil lalu ni. Perak. Ada stick je lah. Apa? Monyet. Monyet? Tu lah. Tu. Oh, ni lalu kat hutan simpan tu. Beruk. Yang besar kan? Beruk dia. Tapi jarang nampak dia. Biasa kera lah kan? Sekali dia join venture. Oh, dia join? Tak boleh lah, dia join. Beruk dengan dulu tak boleh. Dulu tak ada. Sekarang dia venture. Dia boleh bersama. Tak ada sama. Beruk dengan monyet bersama. Tapi takut lah tengok beruk tu. Kalau besar kan? Ya, besar. Kau main lagi. Wah, ni kata kalau melekat kat tengah belakang memang tak lepas. Macam ni punya besar. Uyai. Kalau beruk dia memang betul-betul kan? Oh, dia garang daripada kera ni. Haring ni banyak-banyaknya. Dia dengar tadi tu. Oh ya, nyawa pasal beruk. Monyet. Beruk. Masuk ke taman ni. Ada rumah Haji Hashim ni. Boleh je tu. Sila. Selamat. Jumpa lagi cikgu insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih cikgu datang.